Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Tahukah anda yang Amerika Syarikat mengintip 600 juta orang pada setiap hari di seluruh dunia, di Asia, di Eropah, Timur Tengah dan di kebanyakan kawasan di dunia ni. Dan tahukah anda ada maklumat-maklumat sulit berkenaan perang di Iraq dan Afghanistan yang didedahkan mengejutkan seluruh dunia. Ini semua didedahkan oleh orang-orang yang dikenali dengan terma whistleblower. Whistleblower ni adalah terma merujuk kepada orang yang mendedahkan maklumat sulit sesebuah organisasi, maklumat yang tidak sepatutnya diumumkan kepada orang awam tetapi ia didedahkan dan mengejutkan seluruh dunia. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Hari ini kita akan melihat 5 whistleblower yang mendedahkan maklumat yang mengejutkan. 5. Jiang Yangyong, China. Whistleblower kelima yang akan kita lihat ialah seorang yang mendedahkan satu wabak yang menggegarkan dunia pada tahun 2003 dahulu. Jiang Yangyong adalah ketua doktor dari Hospital 301 di China yang mendedahkan wabak SARS yang juga dibawa oleh virus corona yang menular di China kepada seluruh dunia. Sejak tahun 2002 lagi, wabak tersebut menular dengan sangat pantas di kalangan penduduk China. Hanya pada tahun 2003, ia menjadi sangat membimbangkan dan tidak terkawal. Walaupun begitu, kerajaan China membuat keputusan untuk menyembunyikan fakta dari rakyat China dan penduduk dunia untuk menjaga kepentingan mereka di peringkat antarabangsa. Sekitar tahun 2003 ke 2004, virus ini mula menular ke seluruh dunia dan membunuh ribuan orang. Dr. Jiang Yangyong yang melihat SARS semakin membahayakan memutuskan untuk menjadi whistleblower dan memberitahu penduduk dunia tentang wabak berbahaya ini. Menurutnya, menjadi seorang doktor untuk melindungi pesakit adalah objektif utama mereka. Dr. Jiang bukanlah seorang doktor yang biasa. Selain menjadi ketua doktor, dia juga datang dari keluarga yang terhormat di China, iaitu keluarga Zhejiang Xingye, sebuah keluarga yang memiliki bank di negara tersebut. Dia juga adalah seorang ahli senior di dalam Parti Komunis China. Tapi pangkat dan darjat dia ni tidak dapat menghalang dia dari ditangkap oleh Parti Komunis China. Dia dipaksa untuk menjalani sesi brainwashing dari kerajaan. Selain dituduh menjadi seorang pengkhianat, sejak dari hari ke hari, Dr. Jiang mendedahkan lagi China dengan meminta penjelasan tentang isu-isu kontroversi yang pernah berlaku, seperti isu di Tiananmen Square pada tahun 1989 di mana berlaku pembunuhan besar-besaran yang tidak ramai yang tahu. Pada bulan April 2021, dia ditempatkan di dalam tahanan rumah. Menurut istrinya, dia mengalami masalah mental. Itulah whistleblower kelima kita, Dr. Jiang. 4. Bradley Manning, Amerika. Seorang warga negara Amerika. Pada tahun 2009 dahulu, Bradley Manning ditugaskan sebagai pegawai mengumpul dan menganalisis data di Iraq dan Afghanistan. Posisi dia ni memberikan dia akses kepada dokumen tentera, termasuklah dokumen sulit, gambar, video dan audio yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang awam. Contohnya video tentera Amerika membunuh penduduk awam yang tidak berdosa. Dia memberikan dokumen ini kepada Adrian Lama, seorang penggodam, dan Adrian memuat naik dokumen ini di website dikenali sebagai WikiLeaks. Menurutnya, dia mendedahkan semua ini supaya orang awam tahu kos sebenar peperangan yang dicetuskan oleh Amerika. Dia mahu dunia menilai sendiri akibat dan kesan dari peperangan yang tidak sepatutnya berlaku ini. Walau bagaimanapun, kegiatan Bradley terbongkar bila rakan subahatnya iaitu Adrian Lama memaklumkan ini kepada pihak tentera Amerika. Bradley kemudian ditahan pada bulan Mei 2010 dan dituduh di atas 22 pertuduhan, termasuklah membantu pihak musuh, satu kesalahan yang besar di dalam tentera. Dia dibicarakan di dalam mahkamah tentera dan menghadapi hukuman penjara selama 136 tahun, tetapi dikurangkan menjadi 35 tahun. Disebabkan kumpulan WikiLeaks telah dibubarkan, dia menerima pengampunan dan dilepaskan pada tahun 2020. 3. Grigory Rodchenkov, Rusia. Tahukah anda yang Rusia tidak dibenarkan untuk bertanding di dalam Olimpik dan atlet dari Rusia bertanding di bawah nama Persatuan Berkecuali dikenali sebagai ROC. Ini disebabkan Rusia memalsukan laporan mereka tentang atlet-atlet yang menggunakan dadah untuk mempertingkatkan persembahan mereka berbanding atlet yang lain.
Penggunaan dadah adalah satu benda yang dilarang di dalam sukan. Sesiapa yang didapati menggunakan dadah akan diharamkan dari menyertai mana-mana acara sukan. Grigory Rodchenkov pula ialah bekas ketua Russia National Anti-Doping Laboratory, sebuah organisasi yang sepatutnya menyaring atlet yang menggunakan dadah. Namun begitu, organisasi ini memalsukan laporan dan menghancurkan bukti yang atlet Rusia positif dadah, secara langsung membolehkan mereka bertanding. Walaupun begitu, pada tahun 2016 dahulu, dia mengejutkan seluruh dunia bila di satu temu bual bersama The New York Times, dia membuat kenyataan yang mereka memberikan dadah kepada atlet mereka ketika acara Olimpik musim sejuk di Sochi, Rusia pada tahun 2014. Kesan dari pendedahan Grigory ini seperti dominos. Bila Rusia diharamkan dari menyertai acara sukan peringkat antarabangsa, termasuklah pada tahun 2016 semasa Olimpik musim panas dan pada tahun 2018 semasa Olimpik musim sejuk. Hanya pada tahun 2021 mereka dibenarkan untuk menyertai Olimpik. Itu pun bukan membawa bendera Rusia, tetapi di bawah persatuan berkecuali dikenali sebagai ROC. Hari ini Grigory hidup bersembunyi, takut dengan kesan hasil dari pendedahannya. 2. Dr. Li Wenliang, China, seorang warga negara China. Kalau tadi kita lihat kisah Dr. Jiang yang menjadi whistleblower mendedahkan SARS, kali ini kita akan lihat kisah Dr. Li Wenliang yang mendedahkan kes COVID-19. Sejak dari tahun 2019 lagi, COVID-19 mula menular di China, lebih tepat lagi di daerah Wuhan. Dr. Li yang bekerja di Hospital Wuhan melihat yang wabak ini semakin lama semakin berbahaya dan kes meningkat dengan sangat mendadak dengan tiada ubat yang dikhususkan untuk mengubat jangkitan ini. Walaupun keadaan semakin tenat, kerajaan China mengambil sambil lewa wabak ini, menganggap ia hanya virus yang biasa. Bukan sahaja ia tersebar dengan sangat pantas, tetapi penduduk China dan dunia tidak dimaklumkan untuk bersedia. Sebab kalau ini tersebar, ekonomi China akan terkesan. Sehinggalah ia menjadi semakin teruk. Pada waktu ini, Dr. Li memutuskan untuk menjadi whistleblower dan mendedahkan apa sebenarnya yang terjadi di Wuhan pada seluruh penduduk dunia. Pada asalnya, dia memuat naik pendedahan ini di laman sosial China iaitu Weibo dan ia tular di seluruh China. Ketika ini dia mendapat perhatian kerajaan China dan diarahkan untuk diam dan menandatangani perjanjian yang kalau dia masih lagi bercakap pasal COVID-19, dia akan dipenjarakan. Dr. Li tidak peduli, malah semakin ramai doktor yang menyokong dia. Akhirnya, pada bulan Jun 2020, Dr. Li sendiri terkena jangkitan COVID-19 dan meninggal. Diikuti dengan doktor-doktor di Wuhan Hospital yang kini diberikan gelaran Whistleblower Hospital. 1. Edward Snowden, Amerika. Whistleblower pertama di dalam senarai kita pada hari ini mungkin ada yang terkenal. Seorang penggodam dan pakar IT yang berasal dari Amerika. Sekitar tahun 2013 dahulu, dia bekerja sebagai pemantau sistem Central Intelligence Agency CIA. Pada tahun yang sama juga, dia ditugaskan untuk memantau sistem satu lagi organisasi sulit iaitu National Security Agency NSA. Ini memberikan dia akses kepada maklumat-maklumat sulit CIA dan NSA. Terdedah dengan maklumat-maklumat ini dari hari ke hari, dia mula merasa yang banyak kegiatan tidak beretika dijalankan oleh kerajaan terhadap orang awam. Dengan itu, dia memutuskan untuk memberikan dokumen-dokumen ini pada wartawan supaya boleh disebarkan kepada orang awam. Pendedahan Edward banyak mempengaruhi macam mana orang awam melihat teknologi. Di mana teknologi yang kita pakai sekarang ni seperti telefon bimbit, komputer dan internet boleh diperalatkan oleh kerajaan untuk mengintip rakyat mereka sendiri. Ini termasuklah pendedahan di mana kerajaan menggunakan internet untuk mengumpul data pengguna di mana mereka memerhati 600 juta pengguna pada setiap hari. Tidak terhad di Amerika, malah di seluruh dunia, termasuklah di Asia dan Eropah. Tidak kiralah ahli politik, ketua negara, golongan elit malah rakyat biasa. Pada tahun yang sama, Edward dikehendaki oleh Amerika, tetapi dia berjaya melarikan diri ke Rusia dan mendapatkan perlindungan suaka di sana. Edward antara whistleblower yang terkenal di dunia dan pendedahannya ini banyak mengubah bagaimana teknologi digunakan pada hari ini.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam biasa, kalau anda rasa video ni menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe Kupi Kupi Go dan follow kami di Facebook. Macam biasa, soalan hari ini di antara maklumat-maklumat ini, mana satu anda rasa paling mengejutkan? Kalau bagi saya, maklumat tentang Amerika mengintip penduduk di seluruh dunia. Macam mana pula dengan anda? Dan itu saja untuk hari ini. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.